Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membincangkan tentang subtopik 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi matematik tingkatan 4 KSSM. Apakah sistem ketaksamaan linear? Gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear dikenali sebagai sistem ketaksamaan linear. Maksudnya, dalam sistem ketaksamaan linear ini akan ada lebih daripada satu ketaksamaan linear. Okey, jadi bagaimanakah anda menentukan ketaksamaan yang sesuai untuk suatu situasi tertentu? Okey, jadi dekat buku teks ni, dia ada senaraikan beberapa contoh situasi dan ketaksamaan yang sesuai, ketaksamaan linear yang sesuai berdasarkan situasi tersebut. Okey, jadi contoh yang pertama ni, dia kata Y lebih besar daripada X. Jadi simbol yang akan kita guna adalah seperti ini. Y lebih besar daripada X. Okey, jadi Y kurang daripada X, Y kurang daripada X. Okey, jadi ayat yang lain, Y tidak kurang daripada X. Maksudnya, Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, Y tidak lebih daripada X. Dia punya simbol adalah Y kurang atau sama dengan X. Y sekurang-kurangnya K kali X. Y lebih besar atau sama dengan KX. Y selebih-lebihnya K kali X. Y kurang daripada atau sama dengan KX. Maksimum Y ialah K. Y kurang daripada atau sama dengan K. Minimum Y ialah K. Y lebih besar daripada atau sama dengan K. Hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. X tambah Y lebih besar daripada K. Beza Y dan X kurang daripada K. Y tolak X kurang daripada K. Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Y tolak X lebih besar sama dengan K. Okey, jadi ini adalah contoh situasi dan ketaksamaan linear yang sesuai. Okey, jadi pelajar, apabila awak dapat ayat yang awak keliru, awak boleh rujuk juga jadual ini untuk menentukan ketaksamaan linear yang sesuai. Okey, jadi ini adalah contoh 7 buku teks muka surat 166. SMK Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Sebanyak Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat yang berikut. A. Jumlah peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. Okey, jadi pertama sekali kawan-kawan, kita akan keluarkan data yang penting daripada soalan. Okey, jadi cikgu dapati data yang penting. Yang pertama ialah Y orang murid tingkatan 4. Okey, jadi data yang penting yang kedua ialah X orang murid tingkatan 5. Maknanya dekat sini dia dah beri pemboleh ubah siap-siap. Y itu ialah Y ni adalah bilangan murid tingkatan 4. Okey, ini Y. Untuk X pula dia adalah bilangan murid tingkatan 5. Okey, dia dah letak pemboleh ubah dia Y dan juga X. Okey, jadi untuk jawab soalan, kita perhatikan ayat dia yang pertama. Jumlah peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. Okey, jadi bila dia kata selebih-lebihnya. Okey, selebih-lebih ni maksudnya paling banyak pun 40 orang. Jadi apakah simbol yang sesuai dekat sini adalah paling banyak 40 orang. Jadi dia akan jadi kurang sama dengan 40. Okay, jadi jawapan kita yang pertama untuk soalan A ialah dia kata jumlah. Bila dia kata jumlah peserta, maksudnya dekat sini X. Okey, jadi bilangan murid tingkatan 5 tambahkan dengan bilangan murid tingkatan 4 adalah kurang atau sama dengan 40 orang. Dia tak boleh lebih daripada 40 orang. Okey, jadi itu ketaksamaan kita yang pertama.
Untuk soalan B, kita baca sama-sama soalan. Bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. Okey, jadi maksudnya dekat sini, murid tingkatan 5 adalah X. Dia tak boleh kurang daripada Y. Jadi bila dia kata tak boleh kurang daripada Y, kita akan buat dia punya ketaksamaan adalah bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang, maknanya lebih besar, atau sama dengan murid tingkatan 4 ialah Y. Jadi ketaksamaan kita X lebih besar atau sama dengan Y. Okay, jadi siap. Untuk soalan C, sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4. Okey, jadi dekat situ itu point dia. Sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. Okey, jadi ketaksamaan kita yang dapat ialah sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4. Jadi tingkatan 4, simbol dia adalah Y. Jadi tingkatan 4, simbol simbol pemboleh ubah dia adalah Y. Pemboleh ubah dia Y. Sekurang-kurangnya bermaksud lebih besar atau sama dengan 15. Okey, jadi kita dapat inilah 3 ketaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Okey, jadi ini adalah contoh 8. Soalan dia adalah, sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwat pengganti jenama X dan jenama Y untuk pencetak. Pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwat yang berharga RM14 dan RM18 masing-masing daripada pemborong. Syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Okey, jadi soalan A, jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi 25 unit. Okey, tulis semua ketaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Okey, jadi kita akan jawab soalan A dahulu. Okey, seperti biasa, keluarkan fakta yang penting daripada soalan. Dia kata kedai komputer ni ada jual 2 jenama. Yang pertama X, jenama X, dan yang kedua jenama Y. Okey, jadi bagi jenama X, harga bagi satu dakwat tu adalah RM14 dan bagi jenama Y, harga dia adalah RM18. Okey, jadi X ni apa? X ni jenama. Jadi bilangan dia kita tak tahu berapa. Untuk Y, Y pun jenama, bilangannya kita tak tahu berapa. Okey, jadi soalan A dia kata jumlah dakwat, dia kata jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi 25 unit. Okay, jadi bila dia kata tidak lebih, dia mestilah simbol kurang. Kurang sama dengan 25. Jadi jumlah dakwat X tambah Y. Bilangan dakwat jenama X ditambahkan dengan bilangan dakwat jenama Y. Bilangan yang ditempah mestilah tidak melebihi 25 unit. Jadi kurang atau sama dengan 25 unit. Okey, jadi itu soalan A. Untuk soalan B, bilangan dakwat jenama Y sekurang-kurangnya dakwat jenama Y sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. Okey, jadi dekat sini kita tahu jenama Y paling kurang 2 kali jenama X. Maknanya dia kena lebih banyak daripada jenama X. Okay, jadi cikgu akan tulis ketaksamaan dia. Jenama Y mestilah lebih, sebab dia kata sekurang-kurangnya. Jadi lebih atau sama dengan 2 kali didarabkan dengan bilangan jenama X. Okay, jadi itu ketaksamaan dia. Okay, kita beralih pada soalan C. Bilangan dakwat jenama Y. Okey, yang ni dia kata jenama Y pula. Y tidak melebihi 8 unit. Okey, jadi dia kata bilangan jenama Y tidak lebih daripada 8 unit. Jadi cikgu tuliskan dia punya ketaksamaan. Jenama Y tidak melebihi 8 unit. Jadi inilah dia punya ketaksamaan. Okey, bagi ketaksamaan yang terakhir di jumlah pembelian. Okey, jadi dekat sini kita nampak data baru dia kata jumlah pembelian. Bila dia kata pembelian, dia akan melibatkan ringgit. Ni
akan ada kaitan dengan RM ringgit. Tidak melebihi RM400. Okey, jadi jumlah pembelian tidak melebihi RM400. Jadi kita akan buat dekat sini. Pelajar perhatikan kat atas. Bilangan jenama X ni didarabkan satu harga RM14. Jadi persamaan kita akan jadi 14X ditambahkan dengan 18Y. Okey, dia kata tidak lebih 400. Maksudnya kurang atau sama dengan RM400. Okey, jadi siap. Inilah 4 ketaksamaan kita. Okey, jadi kita akan masuk standard pembelajaran kedua dalam video ini, iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau. Okey, jadi apa yang soalan ni nak sebenarnya? Dia beri kita dua ketaksamaan. Ini ketaksamaan yang pertama dan ini ketaksamaan yang kedua. Okey, kemudian daripada kedua-dua ketaksamaan ini, soalan akan minta kita tentukan antara rantau A, B, C atau D, yang mana satukah yang akan memuaskan kedua-dua ketaksamaan ini. Okey, jadi caranya adalah awak bahagikan rantau kepada bahagian-bahagian dia. Okey, jadi rantau A, B, C, D. Kemudian awak pilih titik berdasarkan kedudukan rantau tu. Okey, jadi contoh yang dia beri ni, dia ambil kalau rantau A dia ambil 21. Okay, jadi cikgu tandakan ni koordinat 21. Kemudian dia ambil 42. Jadi pelajar boleh perhatikan kedua-dua titik yang dia ambil ini berada pada rantau A. Okay, jadi untuk menentukan sama ada dia memuaskan ketaksamaan ini atau tidak, macam yang kita belajar sebelum ni, kita akan gantikan X dan Y dengan nilai titik diberi. Dengan nilai titik yang kita cari. Okey, jadi titik yang pertama X dia adalah 2 dan Y dia adalah 1. Jadi soalan dia akan gantikan X tu dengan 2. Jadi digantikan X ni 2, Y ni 1. Jadi ikut ketaksamaan ni X 2 tambah Y 1, kita dapat nilai dia adalah 3 kurang sama dengan 8. Okey, jadi yang belakang ni ikut saja. Betul ke 3 kurang atau sama dengan 8? Okey, jadi dia adalah benar. Kemudian, untuk ketaksamaan yang kedua, Y lebih besar sama dengan 3. Jadi gantikan nilai Y. Y kita adalah 1. 1 lebih besar sama dengan 3. Okey, yang belakang ni ikut saja. Ni belakang ni ikut saja. Y ni gantikan daripada yang kat depan tu, koordinat Y tu. Okey, jadi betul ke 1 lebih besar daripada 3? Dia adalah palsu. Okey, jadi kita tahu benar palsu dekat sini. Okey, jadi yang kedua, titik yang kedua dia ambil adalah pada koordinat 42. Sama macam tadi jalan kerja tadi, dia gantikan saja. Dia dapat keputusan dia adalah benar, yang lagi satu palsu. Okey, jadi senang cerita. Pada setiap rantau untuk soalan ni dia ambil dua koordinat ikut rantau tersebut. Okey, titik yang dia ambil tersebut awak boleh ambil mana-mana titik sahaja, tak kisah selagi dia berada pada rantau yang kita nak tu. Okey, jadi lepas dia buat kira-kira ni semua, perhatikan pada rajah, dia dapati yang kedua-duanya benar adalah ni benar, ni benar, benar, benar adalah rantau B. Jadi, rantau yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan ini ialah rantau B. Kenapa cikgu kata rantau B? Kerana kedua-dua jawapan dia adalah benar. Okay, jadi dia mesti dua-dua benar untuk membuktikan bahawa dia memuaskan kedua-dua ketaksamaan tersebut. Okey, kita akan pergi contoh untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, jadi ini adalah contoh 9, buku teks muka surat 168. Soalan,
Berdasarkan raja di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan Y kurang atau sama dengan 3/4 X tambah 2 dan dan X tambah Y lebih besar atau sama dengan 7. Okey, jadi dia beri dua ketaksamaan. Okey, jadi ni ketaksamaan yang pertama dan ini ketaksamaan yang kedua. Okey, jadi kita imbas sedikit, kita imbas kembali apa yang kita telah bincangkan tadi. Okey, soalan minta kita tentukan rantau yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan ni. Caranya adalah mestilah awak dapat benar untuk ketaksamaan yang pertama dan benar untuk ketaksamaan yang kedua. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan. Step pertama adalah awak tentukan kedudukan rantau. Di sini ada A, B, C dan D. Okey, ada 4 rantau. Isikan bahagian kolom rantau. Okey, seterusnya pilih mana-mana titik pada rantau yang diberi. Okey, jadi ini adalah rantau A. Rujuk pada rajah rantau A berwarna kuning. Pilih satu titik, mana-mana pun tak kisah. Okey, jadi cikgu nak pilih titik 42 di sini. Okey, awak nak pilih mana-mana pun jawapan dia akan benar palsu dia akan betul nanti. Okay, jadi cikgu pilih koordinat pertama 42. Titik dia adalah 42. Kemudian kita akan gantikan pada ketaksamaan yang pertama ni. Okay. Y gantikan dengan nilai Y. X gantikan dengan nilai X. Okey, jadi titik kita tahu X depan, Y belakang. Gantikan. Y kita adalah 2 kurang sama dengan 3/4 darabkan dengan 4 tambah 2. Okey, boleh potong. 2 kurang sama dengan 5. Okey, jadi adakah benar 2 kurang sama dengan 5? Okey, dia adalah benar. Okey, jadi bila benar, awak tulis kat kolom benar palsu tu dia adalah benar. Okey, seterusnya kita gantikan dalam ketaksamaan yang kedua. X nilai dia adalah 4, Y nilai dia adalah 2. Okey, jadi gantikan dia, kita akan buat 4 tambahkan dengan 2 lebih besar sama dengan 7. 6 lebih besar sama dengan 7. Adakah dia benar? Adakah 6 ni lebih besar daripada 7? Dia adalah palsu. Jadi tulis jawapan pada ruang yang ada. Okey, seterusnya pilih satu titik daripada rantau B. Cikgu akan pilih titik 14. Okey, jadi saya pilih titik 14. Cikgu nak pilih 04 lah. Okey, jadi saya ubah pilihan saya. Saya nak pilih titik 04. Jadi saya tulis di sini 04. Okay, jadi kita gantikan dalam persamaan Y kita adalah 4 kurang sama dengan 3/4 didarabkan dengan 0 tambah 2. 4 kurang sama dengan 2. Okay, jadi adakah 4 kurang atau sama dengan 2? Ia adalah palsu. Okay, jadi seterusnya X tambah Y lebih besar daripada 7. X kita adalah 0. Y kita adalah 4. Jadi gantikan dalam persamaan 0 tambah 4 lebih besar daripada 7. 4 lebih besar daripada 7. Okey, benar ke 4 lagi besar? Dia adalah palsu. Okey, jadi untuk rantau C, rujuk pada rajah, boleh mengambil mana-mana titik. Cikgu nak pilih titik, saya nak pilih titik 48. Pada rantau C, saya nak pilih koordinat 48. Jadi saya gantikan nilai Y kita 8, gantikan kurang sama dengan 3/4 didarabkan dengan 4 tambah 2. Jadi 4 boleh mati. 8 kurang atau sama dengan 5. Adakah 8 kurang atau sama dengan 5? Dia adalah palsu. Okay, jadi seterusnya gantikan X tambah Y, 4 tambah 8 lebih besar sama dengan 7. Okay, jadi saya ulang balik. X 4, Y 8, tambahkan dua-dua.
kita dapat lebih besar daripada 7 tak? Jadi 8 tambah 4 dapat 12, lebih besar daripada 7. Okey, dia adalah benar. Okey, jadi kita masuk rantau yang terakhir di pada kawasan D, pilih mana-mana satu titik yang awak suka. Okey, jadi cikgu nak pilih 84. Saya pilih koordinat 84, saya tuliskan pada bahagian titik 84. Kemudian saya gantikan nilai dia, Y dia adalah 4, kurang atau sama dengan 3/4 darab 8 tambah 2. Jadi 4 kurang sama dengan, ni potong, 6 tambah 2 dapat 8. Okay. Jadi, adakah 4 kurang daripada 8? Dia adalah benar. Kemudian, X tambah Y, 8 tambah 4, lebih besar daripada 7. 12 lebih besar daripada 7. Adakah benar? Dia adalah benar. Okey. Kita imbas kembali. Untuk tahu dia memuaskan atau tak, dia mesti dapat benar dan benar. Jadi kita cari pada rajah. Ini adalah benar, palsu, 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 benar. Okey, rantau D kita dapat benar dan juga benar. Okay, jadi rantau manakah yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan? Dia adalah rantau D. Jadi jawapan kita adalah rantau D kerana dia adalah benar dan benar. Jadi jawapan kita, cara tulis jawapan adalah, cikgu tulis bawah ni, rantau D memuaskan ketaksamaan Y kurang atau sama dengan 3/4 X tambah 2 dan X tambah Y lebih besar atau sama dengan 7. Okey, jadi siaplah jalan kerja kita. Okey, jadi di sini cikgu kongsikan jawapan daripada buku teks. Awak boleh perhatikan titik dia. Titik yang jawapan buku teks berikan berbeza dengan, ada titik yang berbeza dengan jawapan cikgu. Okey, jadi macam cikgu cakap tadi, tak kisahlah awak ambil mana-mana titik pada rantau yang awak sepatutnya tu, awak akan dapat jawapan yang sama. Jadi dia pun dapat pada rantau D, benar dan juga benar. Okay, jadi kesimpulan dia adalah rantau D memuaskan kedua-dua ketaksamaan Y kurang atau sama dengan 3X, 3/4 X tambah 2 dan X tambah Y lebih besar atau sama dengan 7. Jadi dia pun jawapan dia sama sahaja. Okay, jadi tamatlah video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.